Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke e-learning materials Cikgu Imura. Hari ini saya akan berkongsi mengenai digital learning, platform digital learning KPM. Saya rasa masih ramai guru-guru yang belum benar-benar meneroka apa yang ada di dalam platform ini, dan mungkin ada juga guru yang belum mengaktifkan pun ID ataupun akaun yang diberikan oleh KPM kepada guru-guru. Jadi hari ini kita akan melihat secara umumnya apa yang ada di dalam portal tersebut. Baik, untuk mengakses platform digital learning tersebut, cikgu-cikgu boleh menaip alamat yang seperti yang tertera di skrin di browser masing-masing. Baik, inilah paparan utama portal digital learning KPM. Ada log masuk, log keluar, okey. Dan ada sikit paparan di bawah tu mengenai secara umumnya, maklumat umum mengenai portal ini. Jadi cikgu-cikgu boleh log masuk, tekan log masuk. Okey. Cikgu kena pilih akaun. So, kita hanya boleh menggunakan akaun yang diberikan oleh KPM yang bermula dengan huruf G, nombor G, huruf G dan nombor yang ada moi.edu.my ni. ID tersebut telah diberikan kepada cikgu-cikgu oleh admin di sekolah, jadi cikgu boleh rujuk pada admin sekolah, admin ICT sekolah lah, mungkin boleh rujuk kepada admin di sekolah masing-masing. Dia bermula dengan huruf G dan nombor diikuti oleh alias. Jadi inilah ID-nya ataupun inilah alamat yang digunakan untuk kita login nanti. Kalau cikgu-cikgu dah pernah login, cikgu boleh pilih, terus pilih akaun ini tak, atau kalau belum uh, menambah akaun ini, boleh tambah akaun, okey, masukkan next, dan nanti dia akan minta masukkan password. Passwordnya adalah selalunya nombor kad pengenalan masing-masing lah. Tapi andai kata cikgu sudah tukar, masukkan password yang seperti yang cikgu dah tukar lah, ya. Okey. Okey, kita teruskan masuk. Okey, pilih akaun yang sedia ada. Okey, ini paparan utama portal digital learning kita. Di menu utama ada soalan lazim, cikgu boleh baca. Ada meja bantuan, kalau perlukan bantuan boleh klik sini. Dan ada panduan ringkas. Okey. Dan ini untuk paparan log terkini lah. So, dia ada menu utama untuk murid, untuk guru, untuk sekolah dan untuk JPN. Jadi hari ini kita akan tengok apa yang ada dalam bahagian guru ni. Kita klik guru. Okey, dia akan pergi ke menu guru. Dalam menu guru ni ada banyak pembelajaran digital di rumah. Okey. Kita ada buku teks. Kalau cikgu klik sini, okey, ada buku teks digital. Sini dah ada dia yang dalam Google Drive, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau cikgu nak rujuk, boleh klik dan melihat buku teks digital yang dah disediakan dalam sini. Jadi kalau nak rujuk, boleh terus rujuk di dalam portal ni. Okey, itu di bahagian buku teks. Okey, kita back. Buku teks digital dan ni aktiviti. Okey, kita boleh tengok aktiviti apa yang ada dalam ni. Google Classroom, cikgu boleh create Google Classroom untuk kongsi dengan murid-murid. Microsoft Team lebih kurang je. Lebih kurang dengan Google Classroom juga. Ini latihan dalam talian. Cikgu boleh klik, dia akan senaraikan latihan-latihan yang cikgu boleh join. Okey. Ini boleh masuk dalam e-pembelajaran juga. Okey. Dan ada Edu Web TV. Okey. Boleh belajar, boleh rujuk apa yang ada dalam ni. Okey. Okey, itu bahagian aktiviti. Bahagian aplikasi, dalam ni disediakan banyak aplikasi. Contoh Padlet,
Blend Space, Edupuzzle dan lain-lain ni yang boleh digunakan dalam PDPC. Jadi cikgu kena explore satu-satu ni yang mana sesuai macam quizzes ni. Quizzes ni boleh digunakan untuk buat quiz. Okay. Cikgu kena explore. Dan selain daripada tu, di atas ni pun sebenarnya ada link kepada aplikasi dari kementerian. Contoh, kita klik KPM. Okay, ini aplikasi-aplikasi yang telah dibuat oleh KPM. Cikgu boleh download di telefon masing-masing dan boleh gunakan dia macam games. Okay, ini yang KPM punya. Okay, kalau Google biasalah apps dia ada Keep yang ni untuk nota, untuk simpan nota, macam-macam. Ini Google Drive di tengah ni, nombor 2 ni Google Drive. Okay, Google Drive yang dalam ni sebenarnya unlimited space. Cikgu boleh simpan macam-macam. Gambar ke, nota dan macam-macam. Dan ruangan dia unlimited, tak terbatas. Kalau yang Google account biasa tu, yang free tu, dia terbatas kepada 15 GB saja. Okay, kalau penuh, kita kena buang apa yang kita tak perlu, baru kita boleh tambah bahan. Tapi yang dalam portal ni, yang KPM bagi ni, ruangan dia tidak terbatas. Selain daripada tu, ada fotos, YouTube macam translate, untuk translate, ada Google Earth, Google Maps, semua ni boleh digunakan. Google Meet untuk meeting dalam secara online, boleh gunakan ini. Okay, ini yang Google. Kita back. Kita tengok apa yang dalam Microsoft. Microsoft ada Office, ada Word, ada Excel, macam-macam. Okay, semuanya boleh digunakan. OneDrive ni macam Google Drive juga. Dan space-nya pun unlimited juga. Okay, kita back. Okay, itu bahagian aplikasi. Kita boleh tengok juga kat sini. Aplikasi KPM, Google, Microsoft dan Apple. Okay, kita back lagi. Okay, kita dah tengok bahagian aplikasi. Kita tengok apa yang ada dalam pusat sumber. Pusat sumber ni ialah dia akan link direct dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi cikgu-cikgu sebenarnya boleh membaca, memilih buku-buku yang ada di Perpustakaan Negara Malaysia. Boleh pinjam, boleh borrow. Okay. Buku, majalah yang kita boleh pilih, kita boleh tengok yang mana berkenan kita nak baca, kita boleh pinjam. Tak perlu lagi dah nak keluar, kita tak perlu lagi nak beli. Kita boleh gunakan kemudahan yang ada di sini, free saja. Di video yang berikutnya saya akan cerita macam mana kita nak create account. Okay. Dia mudah saja. Cikgu create account. Nanti dia akan kita gunakan ID yang tadi tu, ID kita, ID portal digital learning tu. Dan kita akan masuk login untuk melihat koleksi-koleksi yang ada dalam Perpustakaan Negara Malaysia. Video berikutnya saya akan tunjuk contoh macam mana kita gunakan perpustakaan digital ni. Banyak buku yang kita boleh baca. Okay. Kita back. Okay, itu pusat sumber. Ruang ilmu ni ialah satu site yang cikgu-cikgu boleh gunakan untuk berkongsi lah bahan yang cikgu sudah buat ataupun PPD ataupun JPN untuk berkongsi apa-apa maklumat. Okay, cuba kita buka, klik di sini untuk ke ruang ilmu. Okay. Masukkan dengan ID Digital Learning. Okay, ini ruangan ilmu tadi. Okay, kita tunggu sekejap, dia loading. Line agak slow. Okay, dalam ni ada banyak-banyak semakin banyak kita berkongsi, semakin banyaklah bahan dalam ni. Jadi kalau tengok sini dah ada matematik tahun 3, ada bina macam mana cara, tutorial untuk bina Google Site. Okay, dia ada video, ada panduan, ada bank soalan. Jadi cikgu-cikgu yang dah buat soalan tu dia akan berkongsi di sini. Jadi cikgu-cikgu lain boleh
boleh gunakan. Ini tujuannya, okey? Nanti cikgu-cikgu boleh explore. Okey, itu ruang ilmu. Okey, baik. Bahan PDP, okey. Dalam bahan PDP ni ada sumber-sumber yang berkaitan dengan uh, pelajaran pengajaran yang disediakan, contoh di sini dari BSTP. Okey. Ada bahan di sini cikgu boleh guna, cikgu boleh rujuk dan guna. Ada daripada IPG. Hmm. Ada daripada MIDEC. Okey. Banyak video yang boleh digunakan sama ada untuk pengetahuan diri sendiri ataupun semasa PDPC. Ada daripada BPK berkaitan dengan kurikulum sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Pendidikan khas juga ada di sini daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan BPG dan ELTC ini masih dalam pembinaan, kata silap saya. Okey. Okey, itu uh, bahan sumber PDP. Okey, kita baik. Maklum balas ni kalau cikgu nak bahagian maklum balas ni kalau cikgu nak bagi feedback, boleh isi form. Klik sini dan isi form yang ada disediakan di sini lah. So itu sedikit sebanyak apa yang ada di dalam portal digital learning yang boleh kita gunakan. Banyak lagi yang boleh cikgu explore sendiri apa yang ada di dalam sini. Jadi saya harap cikgu uh, tergerak hati dan menarik minat cikgu-cikgu lah untuk explore dan menggunakan apa yang dah ada di dalam digital learning ini, terutamanya dalam waktu PKP ini. Okay, terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.